semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Bantuan dan bapak semua. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saya nak kongsi satu ulasan yang sangat menarik, sangat panas hari ini, dengan kenyataan daripada beberapa penganalisis politik. Di dalam entry di Twitter RPK ataupun Raja Petra, beliau ada membuat kenyataan bahwa ahli parlimen bersatu ataupun ahli parlimen Perikatan Nasional, ahli parlimen akan dipecat, pemimpin parti akan ditangkap. Adakah memang RPK membuat kenyataan ini khusus untuk Perikatan Nasional ataupun bersatu dengan case ataupun isu dana yang diseleweng RM 92.5 bilion? Sampai hari ini menjadi tanda tanya rakyat Malaysia, di manakah wang ini dan adakah benar-benar digunakan semasa COVID-19 melanda Malaysia, semasa perintah kawalan pergerakan yang dahulu di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Adakah memang Muhyiddin Yassin yang dituduh menyeleweng dana, ataupun memang benar Muhyiddin Yassin membuat kesalahan ini ataupun tidak? Dan sekiranya benar Muhyiddin melakukan, sepatutnya perkara ini akan disiasat lebih mendalam untuk membuktikan bahwa perkara ini terjadi dan benar-benar dilakukan oleh Muhyiddin Yassin ataupun pimpinan daripada Perikatan Nasional. Sebab pada masa itu Perikatan Nasional adalah kerajaan dan Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri. Itu kalau benar. Kalau tak benar, Muhyiddin Yassin kena membersihkan nama beliau. Betul. Muhyiddin Yassin bekas Perdana Menteri dan Menteri ketika Perikatan Nasional, Perdana Menteri ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan dahulu. Beliau kena bersihkan nama beliau lah, disebabkan terdapat banyak tuduhan yang mengatakan bahwa isu seleweng dana. Baru-baru ini pun beliau telah ke London, beliau telah menerima banyak tuduhan, membawa banyak duit, dan kenyataan daripada RPK, RM 4.5 bilion masuk akaun bersatu. Sebab itulah Perikatan Nasional sangat mewah semasa mereka berkempen untuk pilihan raya umum ke-15. Dan spekulasi demi spekulasi yang menguatkan spekulasi ini bahwa memang RM 4.5 bilion telah diterima oleh akaun bersatu adalah Parlimen Marang, Parlimen Kemaman, dan Parlimen Kuala Terengganu. Petition telah difilekan untuk membatalkan kemenangan ke semua ahli parlimen yang dimenangi, ketiga-tiga parlimen yang dimenangi oleh PAS PN. Di ketiga-tiga parlimen ini termasuk juga Presiden Hadi, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dari mana mereka boleh dapat duit? Sebab dakwaan mereka telah merasuah setiap keluarga RM 500 hingga RM 1000, geng. Ini bukan jumlah yang sedikit, RM 500 hingga RM 1000. Penduduk di Terengganu sebanyak 1 juta orang setakat ini. Melalui statistik yang ada kajian yang saya buat, 1 juta penduduk di Terengganu. Dan kita katakan keluarga hanya 500.000 keluarga. Jangankan 500. Bayangkan tuan-tuan dan bapak semua, kalau 500 darab dengan 500.000. Macam mana PN, PAS PN boleh menampung, memberi rasuah sebegini banyak? Itu kalau benar rasuah. Sebab UMNO telah memfilekan petition untuk ketiga-tiga parlimen ini. Parlimen Marang, Parlimen Kuala Terengganu, dan Parlimen Kemaman. Memfilekan petition untuk membatalkan kemenangan 3 parlimen ini yang dimenangi oleh PAS PN disebabkan mereka telah memberi wang sogokan kepada setiap isi rumah. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, adakah benar ahli parlimen akan dipecat dan pemimpin akan ditangkap? Pemimpin parti akan ditangkap. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Satu lagi pendedahan tangkapan daripada SPRM. Jadi betul, setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, banyak sahaja kerja SPRM.
Tangkap sana, tangkap sini, kontraktor lah, pengarah lah, orang tengah lah, penjawat awam lah. Jadi banyak sangat tangkapan. Hari ini pula tuan-tuan dan puan semua, berkaitan dengan salah laku rasuah. Rasuah bulanan, pengarah bahagian, kementerian antara 3 telah ditahan. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua. Sebelum saya meneruskan isu hangat kita hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Bantu saya untuk kembangkan channel ini. Oke, baik. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menahan 3 individu termasuklah seorang pengarah bahagian sebuah kementerian. Maksudnya, orang daripada kementerian yang bergelar Datuk ini telah ditahan. Sebuah kementerian kerana disyaki menerima wang rasuah secara bulanan dengan jumlah yang besar. Menurut sumber SPRM, pengarah bahagian bersama seorang perunding projek dan juga seorang pengarah syarikat binaan yang kesemuanya dalam lingkungan 40-an telah ditahan di sekitar Putrajaya dan ibu pejabat SPRM di Putrajaya antara pukul 11 pagi hingga jam 9 malam semalam. Menurutnya, kesemua mereka telah disyaki menerima wang rasuah secara bulanan daripada kontraktor yang mendapat projek di kementerian terbabit. Wang rasuah itu juga merupakan bayaran daripada kontraktor yang telah dilantik oleh kementerian terlibat sebagai balasan untuk mempercepatkan proses bayaran tuntutan, membantu meluluskan arahan perubahan kerja ataupun variation order, dan lanjutan tempoh masa ataupun extension of time project, kata satu sumber. Sumber itu berkata, pengarah bahagian itu juga dipercayai telah menerima suapan wang secara bulanan selain mendapat sogokan seperti barang-barangan mewah untuk kegunaan pribadi. Maksudnya, rasuah ini yang dikatakan secara bulanan bukan saja dalam bentuk wang, namun mendapat sogokan seperti barang-barangan mewah untuk kegunaan pribadi. Dan difahamkan pengarah bahagian kementerian itu telah direman selama 7 hari, manakala 2 lagi direman selama 3 hari. Pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hasim, yang mengesahkan penahanan itu, berkata, kes telah disiasat mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Jadi benar, memang setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, banyak saja tangkapan yang berlaku. Sebelum ini juga, penjawat awam salah guna jawatan juga ada yang ditahan oleh SPRM. Jadi hari ini pula kita mendengar banyak lagi tangkapan, di mana penjawat awam salah guna jawatan ditahan SPRM. SPRM menahan 2 penjawat awam di Negeri Sembilan kerana disyaki menyalahgunakan jawatan bagi meminta dan menerima sumbangan daripada sebuah pertubuhan demi kepentingan diri sendiri. Hari ini pula kita mendengar lagi rasuah bulanan. Jadi sangat banyak rasuah sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain.